Okay, di pagi ini kita akan adakan tazkirah pagi Ramadan IFIM. Dan hari ini penceramah kita adalah Ustaz Muhammad Husaini Mongin. Beliau adalah penolong pengarah bahagian kepimpinan muda Yadim. Okay. Beliau mempunyai pengalaman sebagai guru pembimbing saudara baru di MAIS dan Pentauliah Selangor, iaitu tenaga pengajar takmir Selangor. Dan beliau berpendidikan sarjana muda kesusasteraan Arab Universiti Al-Azhar Mesir. So kalau saya tak nak cakap banyak panjang sebab mungkin ada soalan-soalan lepas ni yang nak ditanya. So kita mulakan majlis dengan mempersilakan Ustaz Husaini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya dipanjatkan kesyukuran pada Allah Ta'ala kerana dapat hadir pada pagi ini. Yang berbahagia kepada Tuan CEO kita, Encik Yusri, barisan kaki tangan daripada IPFIM. Sebiji-sebiji sebut kan? Dan juga tak lupa kepada muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, agak first time saya ceramah dan tiba-tiba ada kasut kat depan kan. Tak apalah, tak ada masalah. Kasut pun cantik, no hal. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala juga pada pagi ini kita dapat meneruskan kesinambungan untuk meneruskan ibadat di bulan Ramadan. Kita dah berapa hari dah? 18 hari dah habis Ramadan ke nak Syawal? Kita dah 18 Ramadan. Jadi jangan jawab lagi 12 hari nak Syawal. Jadi sebenarnya kita dalam sedar tak sedar kita akan cakap cepatnya masa berlalu. Nanti hujung Ramadan cepatnya habis Ramadan. So itu action kita kan, selalu akan sebut cepatnya tak sangka ataupun tak jangka dan sebagainya. So hari ini dalam keadaan kita meneruskan ibadat di bulan Ramadan, tentu sekali salah satu nak meningkatkan motivasi kita adalah dengan pengisian-pengisian yang baik. Dalam bekerja, dalam kita buat apa juga perkara, ada ketikanya kita kena ada motivasi. Motivasi ini memanglah selalu kita boleh dengar daripada pelbagai medium, sama ada YouTube, TV, channel-channel agama dan sebagainya banyak. Tapi dalam kita bersemuka ni lebih jelas, lebih terang dan lebih orang cakap semangat di antara satu sama lain untuk meneruskan atau mendengar. Jadi dalam ayat firman Allah yang saya sebutkan tadi, yang mana rasanya semua dah hafal, surah apa? Syahrul Ramadan tadi? Surah Al-Baqarah. Alhamdulillah ada juga jawapan. Tapi tak ada apa? Tak ada siapa dapat jawab, tak ada dapat dia. Syahrul Ramadan Allah sebut, yang mana ulama ataupun Imam An-Nawawi rahimahullah sebut, bila sebut berkaitan Syahrul Ramadan, maka ia digelar juga sebagai Syahrul Birkah, bulan yang banyaknya keberkatan. Keberkatan dari sudut pahala yang banyak, amalannya berganda-ganda pahala dia, dan banyak benda yang boleh dibuat walaupun tuan-tuan duduk sahaja pada saat ini. Duduk sama ada duduk dalam keadaan menulis ke, ataupun duduk diam, ataupun tidur sekalipun,
Jaga-jaga. Walaupun tidur sekalipun tetap juga dapat disebut sebagai pahala sebab di sana ada keberkatan. Jadi bukanlah syarat utama untuk kita tidur nanti. Jangan pula cakap, okey ustaz cakap tidur pukul 11 sampai pukul 3 petang dia tidur. Sebab nak dapat berkat punya pasal. Itu bukan tidur. Itu namanya cari pasal, buang time. Jadi bila nak sebut kepada kita bulan keberkatan, masa yang ada 24 jam, cuba kejar sebaik-baiknya untuk dapatkan input. Sebab pahala orang cakap tak ada batasan waktu. Unlimited. Kalau kita beli ataupun kita ambil plan yang mana unlimited internet, so kita boleh happy lah, layari bila-bila masa, anytime, anywhere. Macam tu juga Ramadan, unlimited pahala Allah nak bagi kepada kita semua. Walaupun duduk, ada keberkatan dan banyak ganjaran pahala. Berkat. Tahu berkat? Berkat tahu apa? Jawa dalam bahasa berkat apa? Wa izzati. Lupa nak sebut kan? Sekerja daripada Yadim. Jawa. Siapa ada Jawa kat sini? Jawa dia ada dua, Jawa asli atau Jawa murtad. Dia tak ada Jawa tengah-tengah. Kalau kita pergi tahlil, kalau tahlil kan lepas habis kenduri orang akan bawa berkat kan. Potong potong kat talam, nasi ambung tu. Kalau kita pergi kenduri kahwin, kita dah makan kenyang, makan ngap-ngap, tiba-tiba kita dapat goodies bag. Itu modern punya ayat. Dapat apa? Berkat, yes, bontrot. Bukan bontrot ya? Bontrot. Itu jauh kan. Dapat bontrot bawa balik. Itu sebagai sinonim yang mana kau dah dapat makan and then you bawa balik juga sebagai cakap lebihan. Amalan yang mana bukan untuk dia je, mungkin boleh bagi kepada kawan keluarga dia kat rumah makanan tadi. Lebihan nasi ke, macam goodies dan sebagainya. Macam tu juga berkat ni bila mana salah satu perkara yang mana Allah bagi kita dalam bulan Ramadan. Allah sebut salah satu ayat Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah Tuhanku, bagilah aku peluang untuk mensyukuri nikmat Engkau. Nampak? Ramai kita terlupa bersyukur nikmat Ramadan. Selalu kita syukur nikmat bonus. Kan? Bonus raya kan? Dapat berapa? Nanti kena belanja pula kan? Okey. Kita selalu syukur dengan nikmat sihat. Okey, Alhamdulillah. Nikmat keluarga, nikmat kerja dan sebagainya. Tapi bila Allah anugerahkan Ramadan, jarang sekali untuk kita syukuri nikmat Ramadan tadi. Sebab kalau kita dengan kawan-kawan kita yang ada kat hospital sakit Ramadan juga, tapi tak dapat nak mantapkan atau puasa pada bulan Ramadan tadi. Ada yang mungkin dalam bulan Ramadan bekerja tapi banyak keuzuran off sebab mungkin kerjanya melampau, penat, panas, gastrik kan. Di Ramadan mulalah timbul gastrik, sakit perut, pening kepala, demam dan macam-macam penyakit. So Allah bagi kenikmatan Ramadan kepada kita untuk kita syukuri, wan a'mala salihan tardahu, supaya amalan kita ni adalah kita di antara amalan soleh yang Allah redha. Jadi belajar untuk bersyukur nikmat Ramadan. Jadi bila nak sebut kepada kita syukur tadi, banyak cara. Kalaulah kita tengok, salah satunya adalah pengakuan dengan hati dan lisan kita. Selain kita selalu sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu satu. Tetapi dituruti dengan amalan-amalan baik, maka itu bukti syukur engkau tepat pada waktunya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Dia tahu sebaik-baik seorang Islam, dia akan meninggalkan sesuatu yang tak ada sangkut paut urusannya, terutama pada waktu tu. Contoh kita dalam Ramadan, jangan pula kita okey, lepas buka kita tengok wayang jom. Avengers apa benda semua. Lepas tengok wayang kita main bowling, lepas tu macam-macam kita rancang. Yang mana sepatutnya di luar Ramadan boleh settle, nak buat bila-bila boleh.
Ramadan ni hentikan. Sebab kita nak jadikan urusan itu adalah urusan akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalan akhiratnya adalah takwa tadi. Makanya Allah paksa kita menerima bulan Ramadan. Seolah-olahnya Allah swap pada kita. Orang yang tak mensyukuri nikmat Ramadan ni apa? Dia berbuka puasa, kat sini ada dapat makanan iftar tak? Tak pernah doa. Lepas ni insyaAllah boleh diusahakan. Okay, contoh, kita pergi masjid negara, dapat majlis berbuka puasa. Kan makanan tadi dibungkus-bungkus. Kemudian dah bagi kat kita, depan mata ada kurma, ada makanan. Time tu pula, rupa-rupanya hari tu punya makanan adalah nasi ayam. So kita cakap apa, lain nasi ayam je. Setiap hari aku dah melantak nasi ayam. Buka takkan nasi ayam je. Nasi Arab ke sekali-sekala kan dia cakap action sikit kan. Si kambing ke. Maksudnya apa? Kau dah dapat rezeki tadi tapi kau boleh komplain. Bukannya bayar free pula. Tapi kita komplain. Kita tak syukur dengan nikmat ada depan mata sebab kita nak supaya nikmat perut kita tu kita penuhi. Nafsu kita. So itu problem. Maksudnya apa? Orang yang tak syukur dengan apa yang ada waktu tu. Macam tu juga Ramadan kita hadir pada waktu ni. So kita buat tak tahu, tak ada amalan yang baik yang kita buat, tak ada perbezaan di antara Ramadan atau bulan Ramadan yang bukan bulan Ramadan, so rugi. Dalam Al-Quran Allah sebut, ayat tadi saya baca, Syahrul Ramadan. Syahrun tadi Allah sebut dalam Al-Quran ada berapa kali? Sempat Google tak? Tak sempat kan? Ada 21 kali Allah sebut. Dan perkataan pertama Allah sebut perkataan Syahrun tadi adalah pada surah Baqarah tadi, surah yang pertama. Dan Allah ulang lagi perkataan Syahrun yang terakhir pada surah yang kita akan selalu baca terutama lepas 15 Ramadan pada solat tarawih. Apa dia? Surah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Surah apa tu? Al-Qadr. Al-Fishar. Syahrul yang terakhir Allah sebut pada surah Al-Qadar tersebut. Malam Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan. Dan padanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. First tadi Allah jelaskan bulan Ramadan. Sebab Al-Quran hanya sebut Ramadan ni sekali saja dalam Al-Quran. Tak sebut banyak kali. So bila kita dah khatamkan Al-Quran tadi, untuk dapat baca kali kedua adalah bila selesai khatam, kita mulakan balik bacaan, maka kita dapatlah bertemu dengan ayat Ramadan tadi. Macam kita dah habis tahun ni, bertemu tahun depan, barulah bertemu Ramadan kali seterusnya. Kita dah khatam Quran belum? Dah berapa juzuk dan sebagainya. Sekarang dah 18 Ramadan. Sekurang-kurangnya ada sehelai dua helai paling tidak untuk dibaca Al-Quran tadi. Sebab bila sebut nuzul Al-Quran, bukan sahaja orang yang membaca, orang yang melihat, orang yang mendengar. Semua tu juga ganjaran pahala banyak. Al-Quran ni bukanlah diturunkan semata-mata pada bulan Ramadan untuk kita hayati, tetapi untuk mendalami, memaknai, makna fahamkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Khatam bagus, Alhamdulillah. Kalau kita dapat faham terjemahan pun, Alhamdulillah. Yang penting baca. Jangan kita tanya-tanya tapi tak baca langsung. Tanya-tanya terawih nak buat 8 ke 20, 8 ke 20, lalu tak buat langsung. Sebab dia kata confuse. Dia pun confuse nak buat ke tak buatnya. Dia kata khilaf-khilaf, lalu dia tak buat. Jadi jangan tinggalkan. Walaupun 2 rakaat, satu hari, contohlah, kita dah buka puasa, kenyang sangat, dah macam ulang sahur, terbongkang depan TV. Tengok pula berita, so kita pun acah-acah tertidur. So bila acah-acah tertidur, siap berdengkur, jangan pula kita langsung tak buat. Kita dah terjaga tu buat, paling tidak 2 rakaat. Itu tahap malas gaban. Kalau dia rajin sikit, 8 rakaat. Kalau nak buat lebih bagus lagi, 20 rakaat. Nak buat 100 rakaat boleh tak? Boleh, no hal, no problem. Saya pernah pergi di Yaman, Hadramaut, diorang buat tarawih ni hampir 100 rakaat. Tapi bukan satu masjid lah. So diorang susun. Isyak awal, Masjid A mesti buat 1 jam pertama selepas Isyak. Masjid B 10 sampai 11, Masjid C 11 sampai 12. Sampailah 1 jam sebelum sahur. So dia ada rotate.
Kalau orang yang rajin, dia akan pergilah masjid-masjid ni tadi untuk meneruskan ibadah tarawih tadi yang dibuat sebanyak 20 rakaat setiap masjid. Konsisten. Sebab tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Kalau kita tiba-tiba 2 Syawal, kita cakap Pak Imam teringinlah rindu nak bertarawih sama-sama berzikir. So Pak Imam cakap apa? Tak payah buang tebiat. Dia kata kan, itu bid'ah. Dia kata. Sebab hanya berlaku pada bulan Ramadan. Berlaku pada bulan Ramadan. So semangat semua nak menghayati. Sebab hanya berlaku pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, walaupun nama dia Muhammad Ramadan sekalipun, tapi akhlaknya tak macam Ramadan pun tak sesuai juga. Nama dia Syahrul. Ada nama Syahrul? Oh, tak ada. Oh, ajaib. Syahrul, nama dia Syahrul, bulan. Bukan datang bulan, bulan. Nama dia bulan. Syahrul. Alhamdulillah, bagus nama tu. Tapi tak ada erti makna Ramadan langsung. Bila tanya sebab apa engkau sambut Ramadan, waktu ni lah aku nak diet. Okey lah. Dia nak diet. Siang Ramadan 1 kilo kurang, malam Ramadan 5 kilo naik. Tak jadi diet. Sebab dia melantak. Dia compilekan semua. Sebab sahur tak makan, sarapan tak makan, lunch tak makan, dia gabung waktu buka, moreh, mentong kan. Orang Jawa kan mentong kan. Dia makan sebelum tidur tu mentong. Kalau lepas tarawih tu moreh. So dia ada double makna dia tu. So nak sebut kepada kita, tak jadi. Bila tanya Ramadan sebab apa engkau sambut? Sebab Alhamdulillah nak mendisiplinkan waktu aku. Subuh boleh pagi bangun awal, boleh sahur kan. Sebab apa kita sahur bangun pagi pukul 5, orang tak tanya sebab kita nak makan dan untuk berpuasa. Kalau tiba-tiba 5 Syawal kita bulan Syawal confirm lah ada makan sahur kan. Kalau hari lain kita bangun tanpa tujuan, tak boleh juga. Sebab dia ada tujuannya, iaitu nak berpuasa. Balik rumah pun boleh segera, solat pun boleh tengok pada waktu dia. Maghrib ditunggu-tunggu kan. Tak tunggu zaman dia, dia tunggu bila nak maghrib. Sebab pun nak dahsyat punya kan. Ada satu video dia sampai tertidur. Tertidur, makanan depan dia. Dia nak tunggu maghrib punya pasal. Jadi tiba-tiba ada suara Allah, lepas tu dia pun ngap. Rupanya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bukan azan maghrib. Jadi confuse kat situ. Tak boleh pula dia marah-marah suruh DJ tu cepatkan azan maghrib. Sebab dah lapar sangat. DJ mohon cepatkan. Tak boleh. Bukanlah berpuasa tersebut kerana azan menandakan buktinya masuk untuk makan. Tidak. Tetapi waktu tu tadi. Waktu kita bulan Ramadan kat Malaysia ni berapa jam? Berapa jam kita puasa? 15 jam. 15 jam. Rasa macam 12-13 jam je. Negara apa yang paling lama berpuasa? Yes. Russia, Iceland. Sweden. Ada yang tempat puasa dia antara buka dengan sahur beza 2.5 jam ke 3 jam. You baru makan buka, tiba-tiba nak tunggu balik sahur. Standard lah. Kalau dulu saya kat Mesir, pukul biasa musim panas ni, dia pada pukul 4.30 dah azan. Azan subuh. 4.30 azan subuh. 7.40 kadang-kadang baru buka. So dia musim panas. Berlaku lama kan. Panjang sikit masa siang untuk berpuasa. Sebab tu Allah sebut daripada perkataan Ramadan ni asalnya adalah Ramadan. Ramadan ni apa? Panas. Kalau panas kita perlu apa? Aircon. Perlu air nak minum. Kalau panas, badan tu kurang tenaga, maka perkara pertama, kalau kita buka tak ada air, syok tak? Tak boleh. Dia mesti kena makan kurma, minum air. Sebab perlu sangat. Kalau manusia ni pada musim panas, dia sangat perlukan air. Lagi-lagi kalau zaman Rasulullah dan para sahabat, berlakunya Ramadan 17 ni adalah Perang Badar. Lagilah umat Islam yang mana berpuasa. Bila berpuasa, berperang pula, berjihad. Bila keluar pula cedera, darah air keluar banyak. Sepatutnya kita ni kena ada 70% air dalam badan kita. Tapi bila puasa makin kurang. Bila keluar darah lagi makin kurang, makin tak bertenaga. Tapi kita
Makan banyak macam mana pun muka buat macam tak tenaga juga. Kawan tanya kenapa kau macam tak sihat je, tak sahur. Kata kan. Janganlah jatuhkan aib kita. Tak sahur maksudnya apa? Kau bangun lambat. Maksudnya bangun mungkin pukul 6.30 sebab terlambat sahur. Jadi kita cakap kurang sihat pun dah kira make up sikit. Jadi nak sebut kepada kita Ramadan panas. Yang mana kita akan mengharapkan air. Hujan akan menghidupkan tanaman-tanaman yang mati, tumbuhan-tumbuhan yang perlu hidup di tanah gersang dan sebagainya. Macam tu jugalah Allah sebut syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah nak turunkan Al-Quran di bulan Ramadan tadi untuk dihidupkan hati-hati manusia yang telah mati. So jangan kita abaikan Al-Quran. Kalau tak pandai baca macam mana pun, nak buat apa kalau tak pandai? Takkan buat pandai pula. Tengok apa? Oh, tengok je Quran. Bagus, tengok tu salah satu. Tapi ada kalau orang kampung dia tak pandai baca Quran, dia pandai-pandai buat baca Quran. Dia buat macam mana? Dia baca terjemahan translate bahasa Melayu. Faham tak? Kan ada buku Yasin kadang-kadang kan. Dia baca ejaan YASIN Yasin. So pendek, yang lain baca panjang. Dia buat pandai. Sebab itulah kita kena belajar Al-Quran ni sebagai bekalan yang sangat besar, syafaat syafi'an li ashabihi di hari akhirat nanti. Kalau kita baca di bulan Ramadan ni, bukannya satu pahala setiap huruf. Mana Allah sebut kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Dia punya ruangan untuk dapat pahala. 10 kali ganda kalau kita baca seorang sebab berlaku di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Aku baru kira. Contohlah bismillahi, ba, sin, mim, alif, lam, ha, 7 huruf. Luar Ramadan satu huruf tadi satu pahala. Ramadan dapat 10 kali ganda pahala. Macam mana nak dapatkan jadi infinity? Maksudnya 700 kali ganda. Kita baca pula semasa dalam solat, berganda pahala tadi. Bila baca pula dengan penuh tartil, adabnya, tajwidnya, ataupun kita baca dalam solat berjemaah pula, ataupun berlaku pula malam Lailatul Qadar, jadi tanpa had dia punya ganjaran pahala. Hudan linnas, Al-Quran tersebut adalah sebagai petunjuk kepada manusia. Jadi nak sebut kepada kita, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah sebut dalam kitab tu, salah satu perkara yang mana boleh keraskan, gelapkan hati kita. Yang mana Nabi juga pernah sebut, hati manusia ni mudah berkarat seperti mana bila besi terkena air. Macam tu juga hati. Lalu sahabat tanya Rasulullah, macam mana aku nak bersihkan balik, jernihkan balik hati aku yang dah berkarat tu tadi? Maka Nabi SAW sebut, perbanyakkan menyebut hal kematian dan membanyakkan baca Al-Quran. Sebut hal kematian sebagai bekalan. Tak ada apa yang kita nak harapkan seorang-seorang waktu tu, hanya ini sebagai bekalan yang besar. Nabi sebut apa lagi? Sabun yajri lil abdi. 7 perkara yang berkekalan. Waktu dia dah tak ada dah pun. Wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 benda dia dah tak ada tetapi berterusan pahala dia. Pertama, man 'allama ilman. Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu. Ilmu ni bukannya berkaitan ilmu agama saja. Apa-apa juga sebarang ilmu. Kalau tuan-tuan kerja, kita tunjukkan satu ilmu, walaupun bukan ilmu tu kena buka kitab sekalipun. Ilmu ni banyak benda. Pengalaman pun ilmu juga. Kita bagi motivasi ke orang, sharing pun ilmu juga. Man 'allama ilman, dia akan berterusan pahalanya dapat. Kalau guru-guru tu lagi besar. Kita pandai dengan sebab apa? Hasil daripada darjah 1 sekolah tadi kan nangis-nangis nak baca buku tu. Dapat juga ilmu, pahala guru tadi berterusan. Walaupun dari sudut gaji dan sebagainya tak setanding dengan tuan-tuan semua. Bukan saya lah, tuan-tuan semua. Man 'allama ilman au hafara bi'ran, barang siapa yang mana mengalirkan ataupun mengalirkan air sungai.
au hafara bi'ran, au ajara nahran au hafara bi'ran, samalah lebih kurang. Memberikan kemudahan air kepada orang lain. Kita infak kowe contoh bagi staf kawan-kawan kita minum. Selagi mana berjalan, pahalanya berterusan. Lagi-lagi orang yang belajar dan sebagainya. Ada seorang lelaki, seorang sahabat, dia ni tengah kehausan. Dia pun ambil air daripada bekas dia, dia pun minum. Dah kenyang, dah puas. Bila dia bangun saja, angkat kepala dia, nampaklah ada seekor anjing. Anjing ni tengah buat apa? Dia terjelir-jelirkan lidah dia, kuis pula, apa benda ni? Dia letak kat tanah tu. Kais pagi makan pagi, kais makan petang. Dia letakkan lidah ni pada tanah, seolah-olahnya cari air juga. So sahabat ni buat apa? Dia pun ambil dia punya terompah tadi, bekas tadi yang mana dia bagi untuk dia minum tadi, dia pun bagilah kepada anjing ni tadi minum berkali-kali sampailah dia puas. Lalu sahabat yang lain sebut, wahai Rasulullah, perbuatan yang dibuat oleh si fulan ni macam mana? Nabi cakap apa? Kerana perbuatan dia tadi, dia mendapat keampunan Allah. Dapat keampunan Allah. Maksudnya apa? Perbuatan kecil dapat keampunan. Lalu sahabat jawab lagi, mana boleh dapat keampunan? Dia bagi bantuan pun kecil je, dekat anjing je pun. Bukannya besar macam mana, bukannya hebat sangat. Bagi minum air sikit je. Lalu Nabi jawab balik, para siapa yang berbuat bakti ataupun memberi bantuan kepada makhluk yang bernyawa sekalipun, maka di sana ada ganjaran pahala. Besar ganjaran pahala. Jangan kita nampak kucing kat rumah kita, dia curi ikan seekor untuk buka puasa, kita kejar, kecoh satu rumah. Ikan satu ekor punya pasal. Lebih dahsyat, bergaduh dengan jiran sebelah. Kau tak reti jaga kucing kan? Dia nak jaga anak kan? Kau tak reti jaga kucing ke? Kalau tak reti jaga kucing, jangan paksa dia bawa anak kucing banyak-banyak. Train dia kan, contoh. Sekarang ni train kasih. Mengkasih dia pun dosa, tak boleh. Tahu kasih, bukan kasih duit. Kasih tu potong kan. Supaya dia tak dapat memberanakkan kucing-kucing yang lain. Kita jangan jadi satu perkara yang mana ialah haiwan mana ada akal nak fikir. So kita pun bergaduh jiran kerana benda kecil tadi. Walhal boleh saja kita niat lillahi ta'ala, infak saja. Tak ada pula nak gaduh besar sangat macam tu. So nak sebut kepada kita, walaupun kepada binatang ada keampunan, kebaikan, apalagi kita buat baik pada manusia, kepada orang bukan Islam sekalipun, maka ada juga ganjaran pahala. Buka puasa lebih, jangan dibazirkan. Kita kan pergi bazar sampai tawaf satu bazar. Punya nampasan nak cari juadah yang dia rasa time Ramadan dia ada juadah ni. Pelita kan, jarang ada. Cari kan. Suka sangat cari. Cari apa, roti john, macam-macam, belele-lele, cheese tu semua. Dia sanggup bertawaf semata-mata nak dapatkan juadah yang dia gemari. Jadi pesta juadah, bukan pesta ibadah. Jadi bila dia nak dapatkan benda ni tadi, dalam keadaan sepatutnya dia boleh memaksimalkan mangsa dia. Jangan sampai terlampau lama sangat. Tengok pula si penjual, boleh tahan juga. Problem lah kat situ kan. Dia cakap, walhal penjual tu bukannya dia masak pun. Orang lain masakkan, dia tolong tukang jual dari penarik saja. Jadi jangan kita membazirkan waktu kita dengan sesuatu yang tidak berfaedah, terutamanya kalau tak ada keperluan yang penting. Boleh nak pergi, tak ada masalah, bantu ekonomi umat Islam, tapi kena cara dia, jangan terlampau berlebihan, lama sangat. Okey. Jadi nak sebut kepada kita ni boleh mengeraskan ataupun mengeraskan hati kita sebab tidak menggunakan masa dengan sebaiknya. Jadi Nabi sambung lagi, au waratha mushafan, barang siapa yang mewariskan mushaf Al-Quran, ganjaran besar walaupun dia dah tak ada. Bulan Ramadan kan tidak lari daripada bulan Al-Quran, wariskan. Kita beri. Walaupun tak dibaca, tak apa, kita wakafkan. Tapi lebih baiklah kita bagi pada tempat yang memang memanfaatkan semaksimum mungkin. Madrasah ke, masjid dan sebagainya. Kalau kita bagi kat kawan kita, memang haram dia akan baca, jangan bagi. Kita tahu dia ni
lebih banyak buka Facebook daripada buka Al-Quran, tak payah bagilah. Tapi nak bagi silakan, tak ada masalah. Jadi jangan pula kita tak nak bagi tak ada masalah. Cumanya kena cara dia, sebab kita nak pahala dalam perkara yang kita buat. Aubana masjid, ataupun dia membina masjid, memberi sumbangan, pahala berterusan walaupun sedikit. Kemudian Nabi sebut apa lagi? Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti. Meninggalkan seorang anak yang mana ada padanya boleh mendoakan kepada dia. Jadi itu juga salah satu perkara yang mana boleh memberikan sumbangan jariah yang besar walaupun kita dah tak ada di muka bumi. Macam kalau kita penjawat awam dah tak kerja dah, duduk ngopi dekat kedai warung, tetap hujung bulan ada duit pencen. Bonus pun dapat juga separuh. Semua sekali dapat. Walaupun dia dah tak buat apa. Dah berada di alam barzakh, tapi malaikat pelik. Sebab apa? Pahalanya kenapa banyak sangat berterusan mengalir. So itu salah satu benda yang saya sebutkan tadi. Yang nak sebut kepada kita bulan Ramadan. Imam Sufyan Ats-Tsauri sebut apa? Salah satu perkara yang boleh mengenaskan hati adalah rajulun yaqra'ul Quran wa lam yaqra' fi kulli yawmin mi'atu ayatin. Seorang yang mana pandai baca Al-Quran tapi dia tak baca langsung sekurang-kurangnya 100 ayat dalam satu hari. Kalaulah kita tak ada sembahyang dibaca ayat Quran, confirm kita tak akan baca. Jadi Allah bagi ayat-ayat Allah ni dibaca pada waktu solat, maka kita membacanya Al-Quran. Jadi kalau tidak dibaca, rugi. Yang kedua, rajulun yad'u li nafsi wa lam yad'u li walidayhi. Seseorang yang mana doa hanya untuk dirinya sahaja tapi dia tidak doa kepada ibu bapa dan orang lain. So kita ni bila bulan Ramadan banyakkan manfaatkan masa pelbagaikan doa kita. Doa lah apa juga. Ada yang tak kahwin lagi? Lagi tu maksudnya nak lagi kahwin. Boleh doa macam-macam kan? Waktu nak berbuka, waktu nak bersahur dan sebagainya, memperbanyakkan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila seseorang hamba tu angkat tangan menadah kepada aku, percayalah aku ni sangat dekat dengan dia. Qarib. Fa inni qaribun. Qarib ni dekat. Dekat ni macam kalau sini sebelah, macam kita duduk sebelah dengan kawan kita, tu dekat. Bahasa Arab dia ada makna-makna yang mana makna dia kalau diistilahkan ke bahasa Melayu dia berbeza sikit. Jadi qaribun sangat dekat, sangat-sangat dekat. Banyakkan doa. Terutama doa kepada mak bapak kita. Ataupun doa orang lain. Kalau kita pergi mana-mana tempat, nampak ada pengemis lalu, kita jangan duk herdik dia. Aku baru masuk bazar, dah ada muka kau, contoh kan. Dia pula panas hati. Padahal kau nak bagi tak bagi, tak kisah. Sedekah tu pun dah sedekah pula. Senyum tu pun dah sedekah. Kita cakap dah, minta maaf pakcik, saya tak ada duit cukup-cukup nak beli roti john. Sedekah senyum je kat dia. Alhamdulillah. Ataupun doakan dia, ya Allah mudah-mudahan adalah keberkatan usaha pakcik ni. Macam tu. Doa dalam hati lah, tak payah nak doa angkat tangan kat bazar tu. Sebab terkejut. Wah, hal bermakna kan? Sebab doa ni bukan semata-mata ada arah kiblat, angkat tangan. Dia sujud syukur pula. Dan kebanyakannya memang akan ada di tengah bazar pun ada, di hujung pun ada kan. Ini dia punya strategi lah. Strategi marketing pun kena ada kan. Minta bantuan, kena ada. Maksudnya kita pertama kena husnuzan, niat baiklah. Jangan pula kita cakap, dia ni ada lagi, aku dah cakap ke depan, kau ada lagi kat sini. Kita jangan marah. Paling tidak doakan. Sebab kalau betul benda tu benda yang baik dia buat, so pahala dah kita dapat. Niatkan. Kalau lah contoh kita bagi RM1 je pun takkan berkira sangat kan. RM1 ni kalau lah dia betul, alhamdulillah. Kalau tak betul pun kita membantu. Itu je. Niat kerana Allah. Sebab itulah doa ni penting. Yang mana masyhur kita selalu dengar. Bila mana Nabi SAW mengaminkan doa Malaikat Jibril sendiri. Apa doa Malaikat Jibril? Siapa dapat jawab? Siapa dapat jawab? Ada menang kuis kan? Iaitu berbuka puasa dekat Masjid Negara. Siapa dah jawab soalan kuis? Nabi SAW naik atas mimbar, Nabi mengaminkan doa. Maksudnya apa?
Nabi sebut aminnya kuat, sahabat yang kat bawah dengar, apa pasal? Nabi nak berkhutbah waktu tu kan. Nabi naik step satu tangga, sampai satu tangga Nabi mengaminkan sebanyak 3 kali. Selalu kita dengar. Yang pertama adalah apabila malaikat Jibril sebut, wahai Rasulullah, laknatlah kepada umatmu, rugilah kepada umatnya, yang mana apabila hadirin dalam bulan Ramadan tapi dia langsung tak dapat keampunan. Nabi mengaminkan pula, rugilah. Sebab 11 bulan kita di train oleh iblis, syaitan ni. Train lah maksudnya kan nafsu kita kan tak terkawal 11 bulan tu. Nak makan banyak, nak berjalan sana sini, shopping dan sebagainya. So 11 bulan di train oleh nafsu. Maka 1 bulan dalam bulan Ramadan boleh menandingi 11 bulan yang lain. Nampak? Tapi tak bermaknalah okey 11 bulan kita enjoy. Sebulan Ramadan kita cuti tanpa gaji. Sebab apa? Nak dapat pahala banyak sangat. Tak ada sampai macam tu. Jadi nak sebut kepada kita jangan disia-siakan. Rugi sangat bila didatangkan bulan Ramadan tapi langsung tak dapat keampunan. Sebab itulah setiap malam kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Afuwun, istimewanya afuwun sebab apa? Dia kalimah yang mana minta ampun juga, ampun, maaf. Minta kepada Allah iaitu diampunkan dosa yang terdahulu, dosa yang sekarang kita buat sengaja atau tidak, dosa akan datang. Kalau istighfar, istaghfara, minta ampun dosa yang telah lalu. Itu kalimah Arab. So, Sayyidatina Aisyah tanya, wahai Rasulullah, macam mana kalau aku nak banyakkan zikir? Ataupun kalau aku diberi rezeki Lailatul Qadar bertemu, apa aku nak buat? Maka Nabi ajar banyakkan zikir, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ratus-ratus kali pun tak ada masalah. Tu beza dia. Sebab pada penghujung tadi. Jadi kita nak melepasi kepada barisan yang terakhir, Ramadan. Fasa yang ulama sebut awalur rahmah, awsatuhu maghfirah. Kita sekarang ni di fasa maghfirah, keampunan. Celakalah kalau dia datang bulan Ramadan tapi tak dapat sebarang keampunan, rugi. Allah nak bagi keampunan. Yang kedua, Nabi Jibril sebut apa lagi? Barang siapa yang ada kedua ibu bapanya tapi langsung tidak dapat peluang untuk dia apa? Masuk syurga. Kami di Jihadim ada bahagian kemasyarakatan. Biasa kita buat program bersama asnaf, golongan gelandangan, golongan orang tua, rumah-rumah pengasih, rumah-rumah orang tua ni. Kadang-kadang bila kita buat dialog, tanya kepada pakcik-pakcik yang terbaring ni, macam mana dia boleh ada kat dalam situ. Rupa-rupanya pengusaha ni kutip dia. Kutip kat mana? Kat tepi bus stop. Bila kita tanya, anak berapa? 10 orang. 10 orang daripada Pening bawa ke sini Selangor. Sebab kat sini kan tak ada kena bayar pengusaha dekat Puchong tu. Dia bawa anak ramai tapi tak ada yang boleh menjaganya. Anak 10 belum tentu boleh jaga anak ibu bapa yang seorang dua tu. Seorang dua lah kan, mungkin mak dia ada mak tiri, mak tiga kan. Mungkin dia tak boleh jaga, tapi mak ni boleh jaga anak yang ramai. Untuk tu dulu lagi lah ramai anak boleh jaga. So kalau kita ada peluang lagi mak ayah ni buat bakti. Telefon selalu, itu juga salah satu buat bakti. Bukannya time raya je. Time raya je baru nak datang ziarah. Jangan. Time ni daripada sekarang. Ramadan buat bakti. Dengan apa juga cara dan keadaan. Kalau dah tak ada juga, mak ayah dah tak ada, okey, tak apa. Macam saya sebut tadi, kita banyakkan istighfar, mohon ampun. Kita ni bila baca Quran, sekali-sekali kita kena niat, ya Allah, ya Tuhanku, aku baca ni, aku hadiahkan untuk mak ayah aku yang dah meninggal dunia. Niat ni kena kepelbagaikan. Jangan kita buat tak tahu buat amalan ni kena niat. Cakap je tak apa, niat. Ya Allah Tuhanku, aku malam ni banyakkan tarawih, tadarus ni, niat supaya pahala dapatlah juga ke mak ayah aku, arwah. Okey. Bagus niat ni, niatkan. Sebab insya-Allah niat ni dia takkan kurangkan pahala kita pun. Malahan bila kita doublekan, dapatlah pahala banyak. Macam soal kita sedekah jariah dan sebagainya, kita niat, pelbagai niat, banyaklah pahala dia. Tuan-tuan kalau puasa hari Isnin contoh kan, puasa sunat Isnin, betul tak? Biasa tak?
InsyaAllah biasa. Puasa Isnin, waktu tu pula jatuh pada nisfu Sya'ban. Jatuh pula 5 Sya'ban ni hari putih. 3 niat sekali dalam satu masa, 3 lah pahala berganda. Sebab itulah Islam ni, Allah ni sangat rahmat dan kasih sayang. Allah nak bagi pahala sangat banyak kepada hamba-hambanya. Walaupun satu niat. Tapi kalau kita niat jahat, satu niat jahat belum tentu dapat atau dicatat dengan kejahatan selagi mana niat kita tak betul tadi, kita buat. Dia tak akan tercatat. Malaikat ni nak membantu. Jangan pula kita bulan Ramadan pun malaikat ni overtime pula lebih kerja lebih masa. Tahu overtime? Tak penat, orang cakap istilah kita lah, tak penat sebab apa? Banyak sangat dosa ni dia buat. Malaikat pun confused. Kalau dia orang berbuat lah, contoh bahasa dia orang kan. Atid, aku Rokib Rokib bercakap apa? Atid, kau ni tak pernah penat buat dia punya kesalahan. Bukan Ramadan. Biar Atid ni cemburu dengan Rokib ni, ya Allah. Mau cakap apa? Siang malam. Bukan straight, bukan double, triple. Malah dia kena kira tu banyak sangat. Nak ceritanya seumpama macam tu, perumpamaan. Sebab nanti janganlah pula kita cakap, macam tu Rokib akan jealous lah sebab Atid Atid dia relax je. Sebab Ramadan tak ada dosa dia buat. Tak adalah macam tu. Itu perumpamaan saya buat. Jadi nak ceritanya perbanyakkan, bergandakan amalan-amalan baik. Sebab pahala yang berterusan, terlampau banyak. Yang kedua, doa kepada ibu bapa yang mana walaupun dia dah tak ada buat bakti. Manusia ni fitrah dia daripada dia tak ada upaya, lemah dan sebagainya, dia akan kembali kepada tu juga. Dia macam roda hidup kita ni. Bakti kita buat, samalah kat situ. Yang ketiga, Nabi sebut apa? Bila Jibril sebut, rugi dan celakalah kepada umatmu wahai Muhammad, yang mana bila disebut namamu tetapi tidak dibalas, dijawab langsung sallallahu alaihi wasallam, kedekut nak sebut. Kita ni beruntung, tak ada lagi umat-umat Nabi yang terdahulu dapat Ramadan. Nabi Musa sendiri pernah, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah aku dapat peluang menjadi sekali umat Muhammad yang ada dapat menikmati Ramadan, bagi aku peluang. Nabi Musa sendiri berharap macam tu. Kita ini umat baginda Nabi SAW, tapi kita buat tak tahu. Tak apalah, tahun depan kan jumpa lagi. Ataupun kita cakap apa, tahun lepas aku pun dah jumpa Lailatul Qadar. Macam tu kan. Senang jawab dia kan. Sekali jumpa kan 84 tahun, okey dah. 84 tahun amalan, infinity. Stres dengar kan. Memanglah kita tak boleh. Kita tanya kawan kita, buat apa kat luar rumah tu? Tunggu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan untuk ditunggu. Lainlah Siti Lailatul Qadar, nama Siti Lailatul Qadar boleh ditunggu. Qadar bukan untuk ditunggu kat tepi rumah. Tengok apa? Itulah. Ustaz tu cakap pokok tunduk lah, apalah. Air sejuk sangat. Gitu. Sayap Jibril dia memayungi langit, nampak macam surah, macam tenang. So kita duduk tunggu je. Setiap kali 10 akhir Ramadan, nampak Pak Cik tengah pergi surau. Pak Cik, Assalamualaikum. Jalan. Aku nak tunggu. Sepatutnya kita kena mencari. Mencari ni apa? Dengan beramal. Buat. Cari dengan benda-benda yang boleh meningkatkan darjat kita di sisi Allah Ta'ala sehingga kita dijemput. Memanglah para ulama terdahulu, dia orang ni boleh tahu, dia orang boleh rasa. Hatta Rasulullah sendiri pun tak tahu Lailatul Qadar tu bila. Itu rahsia Allah Ta'ala. Tapi Nabi memberi gambaran sekian dan sahabat tinggal mencari. Tinggal mencari. So kita ni dah 18 Ramadan, hampir dah kepada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan jangan dipersia-siakan. Cari sehingga ke akhirnya. Sebab itulah bila mana ada Nabi SAW sebut ada 5 ganjaran utama kelebihan Allah bagi terutama bulan Ramadan ni. Salah satunya, yang pertama Nabi sebut, pada malam-malam Ramadan Allah memandang kepada hamba-Nya dengan pandangan kasih sayang, rahmat. Bila Allah pandang dengan kasih sayang, confirm dia terselamat dunia akhirat. Yang kedua, Nabi sebut apa lagi? Bau mulut yang berpuasa tu pada petangnya walaupun berbau tetap wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih harum daripada wangian kasturi.
Walaupun kita letak minyak kasturi kat tepi bibir kita, tetap tak dapat bau harum juga. Walaupun kita baru saja bersahur pukul 8 pagi, insya-Allah semerbak juga. Semerbak tu apa? Semerbak bauan semula jadi. Lagi pula kita jenis ketawa tu keluar air liur. So berjaga-jaga. Kawan tu kan tak selesa. Jangan dia pula tengah waktu lunch kita tak ada pergi makan tengah hari, kita pun tengok Maja Lawak dekat YouTube. So kita tahu kawan tidur bawah meja, mata bau. Terjaga dia tak lena tidur. Sampai besok pun bau tak hilang. Sebab mulut kita ni luar biasa bau dia. Tapi nak disebut, Nabi sebut apa? Lebih wangi di sisi Allah Ta'ala. Lebih wangi daripada wangian kasturi. Wangian kasturi wangian khusus di syurga. Hatta sekarang pun nak dapatkan wangian kasturi itu daripada mana? Macam mana nak dapatkan wangian kasturi? Siapa tahu? Daripada seekor kijang atau rusa. Kijang atau rusa. Samalah. Betul. Kemudian dia akan keluarkan cecair air dia tu, dikeluarkan daripada perut kijang tu. Sampailah hasilkan bau wangian yang terbaik. Jadi nak sebut kepada kita, walaupun mulut kawan kita tu bau, tak payah mulut kawan kita lah, kita suka kawan-kawan kita dah sendiri mengakulah. Kita mulut kita berbau, tetap juga di sisi Allah wangi sebenarnya. Yang ketiga, Nabi sebutkan apa lagi? Yang ketiga, pada setiap siang dan malamnya malaikat sendiri mendoakan keampunan untuk orang-orang mukmin tadi yang berpuasa. Malaikat sendiri menadah tangan ya. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita sendiri didoakan oleh para malaikat. Berlumba-lumba ataupun berebut-rebut. Macam orang nak beli tiket wayang, tiket wayang tak ada berebut sangat wayang kan. Tiket bola kan, tiket bola berebut kan, dulu ada sampai yang kena hempap dengan kerusi. Dia tempeling kaunter tu kan. Dah betul lah, tiket habis gaduh. Bola ni jangan makan, boleh lagi consider, bola tak boleh. Dia kata kan. Bola tak boleh buat bincang, orang cakap. Benda boleh gaduh, bawa bincang. Jadi dia tak boleh nak bincang lah. Dan waktu itulah sebenarnya kita sendiri, kalaulah dalam majlis ilmu, malaikat sendiri berduyun-duyun, berebut-rebut daripada arasy Allah sampailah ke tempat majlis ilmu tadi berada. Sebab itulah kena sekali-sekala nak bersihkan hatinya dengan hadir dalam majlis ilmu. Walaupun kita dah pandai, walaupun kita ada PhD, walaupun kita besar macam mana pun, bukanlah kita lihat siapa yang bercakap. Orang cakap saya mungkin yang muda kot, tak ada perasaan kan. Mungkin antara orang yang junior lagi, taklah banyak ilmu sangat, cuma kongsi-kongsi nak naikkan semangat kita bulan Ramadan. Tapi lihat apa yang dia cakap, maksudnya apa? Apa yang baik kita ambil, apa yang tak baik tu biarlah, lantak dia syok sendiri kan. Ambil yang baik, macam tu kan. Dia nak sebut kepada kita, manfaatkan sehabis baik. Yang keempat, Allah perintahkan, wahai bidadari, syurga hias dengan yang terbaik, sebab umatku ini, hambaku ini bakal menyambut Ramadan. Jadi daripada awal lagi bulan Syaban, hujung Syaban, Allah dah perintahkan para bidadari hias yang terbaik. Ramadan hias. Syurga ni dah cantik dah, tapi Allah perintahkan lagi dipercantikkan. Kita kena cuba ubah tradisi. Jangan kita cantikkan rumah kita hanya pada bulan Syawal. Kan, malam raya lah tu dia sibuk pasang langsir, jatuh-jatuh pun ada, tukar sofa baru, mop lantai. Walhal malam tu adalah malam yang penuh keberkatan, doa yang takkan tertolak. Nabi sebut banyak kali. Doa yang takkan tertolak, tak ada hijab, malam hari raya. So malam hari raya tu kita tengok tiga-tiga, sebab pun nak tengok sampaikan Syawal kan. Tengok, seronok. Hello pakcik, nak sampaikan Syawal dekat bos saya daripada ABFMM. Punyalah semangat dia kan, sampai ke Syawal. Tak apa, sampai ke Syawal macam-macam medium boleh. WhatsApp pun ada. Sekarang kat raya dah tak apa-apa nak meluas kan. Semua boleh. Ucapan ni macam-macam boleh. Tapi jangan kita persiakan waktu-waktu yang berharga tadi. Jadi cuba tradisi sekarang dah boleh dah tukar, nak ubah ke. Sepatutnya sekarang dah sebelum 10 akhir Ramadan, tuan-tuan dah beli dah baju raya settle, buat checklist Syawal, buat bincangan keluarga, check di Syawal kita.
Sofa baru, settle. Bini cakap. Sofa apa lagi, langsir baru, settle. Baju raya anak, settle. Raya kedua, settle. Ketiga, settle. Masak apa, settle. Bahan-bahan lah. Contoh. Supaya tidak disibukkan. Walaupun pada hujung-hujung tu, tentulah banyak promotion besar-besaran. Dicari malam-malam raya, malam-malam tu lah 3 hari sebelum raya tu. Pergi sana sini sebab apa? Nak dapatkan harga runtuh, baju, free one dan sebagainya. So rugi. Yang kelima, kemudian Nabi sebut apa? Apabila akhir Ramadan, maka mereka semua mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu seorang sahabat tanya, wahai Rasulullah, so mereka ni beruntung ke dapat Lailatul Qadar sampai dia dapat keampunan? Lalu Nabi jawab, tidak, bukanlah semata-mata sedemikian. Mereka dapat keampunan sebab diumpamakan macam orang yang mana bekerja. Bila bekerja, hujung bulan ada gaji. Seolah-olahnya bila Ramadan, Allah nak wajibkan supaya hamba-Nya ini dapat keampunan. Semua sekali, tak terkecuali. Ini bagi orang yang berpuasa. Jangan pula kita diangkut dengan van jenazah. Sebab apa? Tak puasa. Van jenazah berkeliaran pada siang Ramadan. Kalau waktu bukan Ramadan, dia duduk terperap dekat masjid, garaj tu. Kan pelik tu kan. Kita datang, oh ramai meninggal bulan Ramadan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tu kawan kita tengah duduk. Siap pegang bukti. Askim kat tepi tangan. So problem. Siapa report, kita yang report rupa-rupanya kan. Kita beritahu pejabat agama. Jangan kat sini pula ada macam tu. Sebab di bulan puasa, istimewanya puasa berbanding ibadat yang lain, hanya puasa yang mana special ibadat kita dengan Allah semata-mata. Solat, you all boleh solat tunjuk depan orang kan. Nampak bos lalu, dia pun pegang tasbih. Panjang tasbih dia kan. Macam rantai pun ada. Kuatkan pula suara. Sebab ada orang lalu lah. So orang tahu, oh subhanallah, bagusnya dia ni. Anak muda harapan negara. Boleh jadi calon menantu kan. Yalah, dia datang rumah mak mertua dia waktu Zuhur. Sebab apa? Tak ada baca, kuat suara. Jadi bila waktu dia jadi imam, selamat. Settle satu masalah dunia kan. Yang kedua, selamat lagi, boleh pakai baju, boleh jubah, boleh apa lagi, tasbih, pegang, zikir macam-macam pun tak masalah. Belum lagi azan Zuhur dia dah tanya dah, Zuhur berapa? Sebab apa? Nak jadi imam sebab di rumah mak mertua dia. Bakal itu kan. Dia nak sebut kepada kita kerana orang nampak zakat, kita nampak kaunter zakat fitrah, kita pun bayar. Bila kawan kita lalu, kita cakap apa? Tak apa, Namil, 50 ni simpan bagi. Kalau kuat pula dia sebut. Balance simpan, sedekah dia cakap. Orang pun tahu dia bayar zakat, sedekah pula, Alhamdulillah. Nak tunaikan haji, confirm lah. Upload kat status tu banyak benda di sebulan sebelum tu dia dah cakap dah, doakan saya. Doa kat sejadah lah, doa kat Facebook apa. Doakan saya dipermudahkan, doakan saya berjalan selamat ibadat. Memanglah ibadah umrah haji ni kita bolehlah nak hebahkan, tapi kadang-kadang kena jaga kontrol, takut sia-sia. Sebab kita boleh nanti orang komen macam tu, baguslah apa semua. Kita takut hati kita jadi berubah. Bila berubah sayang. So semua benda ni kita boleh buat dan kita boleh tayang, boleh tunjuk. Tapi puasa ni lain. Specialnya puasa hanya kita dengan Allah sahaja yang tahu. Sehingga Allah sebut apa? Wa ana ajzi bih. Aku sahaja yang layak nak bagi macam mana pahala kat diorang. Specialnya puasa. Sebab itulah puasa, kalau perempuan mungkin boleh bagi alasan. Tengah hari makan Maggi, coklat, Cadbury dan sebagainya. Sebab apa? Uzur sampai hujung tahun. Dia beralasan, lelaki tak boleh lah. Lelaki pun dia dah cerdik. Zaman sekarang lelaki cerdik. Dia cakap apa? Musafir. Musafir, so dia tak puas. Oh musafir, rajin kau musafir. Dia kata rumah aku dah pindah sekarang. Duduk kat Bukit Beruntung, Rawang sana. Sampai ke sini, dia dekat lagi kan. Ataupun dia dekat Ipoh, dia cakap. Seminggu, bulan Ramadan dia duduk Ipoh. Orang tabiat, dia cakap kan. Sebab nak dapatkan ganjaran, rukhsah tak puasa sebab musafir. Kan pelik tu. Punya tak nak puasa. Jadi kita jangan jadi makhluk-makhluk macam tu. Sebab puasa special.
Sebab tu Nabi SAW ajar, kalaulah orang yang berpuasa sunat sekalipun, sunnahnya juga bila kita puasa sunat, kita kena letakkan celak sikit dekat bawah mata kita supaya tidak menggambarkan kita sedang letih. Kalau bulan Ramadan, kita tak ada Nabi pusing pun kalau letih ke tak letih ke, lantak lah. Kita semua puasa. Kalau puasa sunat sampai tahap macam tu lah, sebab nak jaga punya cara, supaya dia nampak segar. Jadi kita bulan Ramadan ni sepatutnya kena ada semangat. Jangan jadikan alasan kita rasa tension, stres, penat sangat. Sebab apa? Malam tadi tahajud tak habis. Tak habis tu tak habis apa? Tak habis buat rupanya. Sebab maksud dia tak habis buat sebab dia biasa standard 20-30 rakaat sunat. Jadi dia cakap lah, aku malam tadi 16 rakaat solat sunat saja tahajud sempat buat, so letih. Dia saja nak mengkhabarkan ke orang. Memanglah kita bertarawih, bertadarus dan sebagainya, kita bekerja pula dan sebagainya. Semua tu adalah laluan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. So jangan rasa rugi. Jangan rasa kita beralasan. Sepatutnya untuk lebih bersemangat. Sebab itulah tuan-tuan yang kasih Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bagus untuk kita amalkan daripada awal, pertengahan dan akhir ni, sehingga kita menjadi orang yang berjaya. Berjaya ni dalam arti kata, kalau kita perumpamaan main lumba lari, pernah lumba lari? Kan, marathon. Apa? Kedah pancit tak larat lumba lari. Bila lumba lari, first kita semangat kuat. Semangat ni luar biasa. Surau pun penuh kan? Tak siap pening kepala. Sejadah tak cukup-cukup. Sebab apa? Semua nak guna sejadah. Siap komplain. So siap kau tak reti ke buat kerja? Kami ni nak sembahyang tarawih ramai ni. Semangat. Minggu kedua tak siap pun pening. Banyak pula sejadah tu bertingkat-tingkat tak digunakan. Lalas ni dah sekarang pertengahan Ramadan, tak cakap apa? Sejadah lebih ni simpan balik kat stor. Sebab apa? Orang dah tak guna. Sekarang pun boleh jadi kira dah. Betul tak? Boleh kira dah sekarang. Sebab kita buat kerana semangat. Dia kalau buat kerana semangat, dia sekejap saja. Macam orang baru mula kerja kan? Semangat luar biasa semua. Oh, baru semangat. Lepas tu, alah, relax lah. Dah permanent kot. Tak payah buat apa, biasa je. Kalau kau kontrak, buat betul-betul. Tak tengok. Permanent, okay, relax. Dia selamat, dia rasa. Tu tak boleh macam tu. Sebab semangat dia buat atas semangat. Bila atas semangat, kita akan mudah apa? Mudah lemah, mudah culas, mudah putus semangat. Sebab kita buat kerana bukannya azam. Azam kalau ada, so kita akan buat dengan sehabis baik. Sampai penghujungnya ke garisan penamat. So jangan kita action. Kalaulah sekarang ni ada tempoh lagi 13 hari untuk kita lalui fasa terakhir bulan Ramadan, seharusnya kita kena rasa kesedihan. Kesedihan sebab Ramadan ni bakal saja pergi meninggalkan kita. Tetamu Allah bakal keluar. Kalau kita contoh, kita datang rumah kawan kita, dia dah tuangkan air kat jug tu dekat cawan kita. Kita baru minum separuh. Lepas tu tuan rumah cakap apa? Tak apalah. Dia pun ambil cawan tu bawa ke dapur. Kita nak minum lagi, nak habiskan, tapi tuan rumah tu dah bawa siap-siap bawa ke dapur. So kita rasa apa? Terasa hati lah, kecil hati. Ataupun kita sendiri cakap, tuan rumah sendiri tuan rumah sendiri cakap, dah boleh balik kot. Sekarang ni bukannya masa yang sesuai, aku nak rehat. Macam tu jugalah kita, bila Ramadan belum selesai, kita dah mengalun-alunkan lagu-lagu raya, seolah-olah kita suruh segera berlalunya Ramadan ni tadi. Sebab aku tak sabar nak raya. Kalau pergi shopping kompleks sekarang memang lagu raya je kan. Radio pun dah ada lagu raya. Sambil pergi kerja pun seronok kan hati dengan lagu raya. Satu pagi di hari raya. Sepatutnya nak dengar boleh, tak ada masalah. Tapi jangan kita dihanyut oleh apa? Suara-suara merdu untuk mengumandangkan lagu raya tadi, sehingga kita excited raya berbanding excited di hujung Ramadan. Di hujung Ramadan di negara Arab ni sangat luar biasa. Kalau pergi negara Arab sangat luar biasa. Masjid ada tempat persinggahan
tempat dibuka 24 jam, tempat orang buat kemah. Saya pernah pergi masjid yang mana di tepi ruang lega masjid ni ada kemah-kemah rupanya untuk orang duduk, tidur. Maksudnya apa, 10 akhir Ramadan diorang cuti. Itikaf, maksudnya itikaf lah. Bila diorang masuk, diorang tidur sekejap, diorang masuk dalam masjid, teruskan solat sunat. Sebab masjid-masjid kat sana semuanya sediakan berbuka puasa. So diorang sebulan tu memang takkan hidup api di dapur. Betul ke ayat tu? Takkan hidup anilah. Maksudnya apa, takkan masak langsung. Itu macam tu. Sahur pun disediakan meriah. Sebab orang nak meraihkan akhir-akhir Ramadan dengan sebaik. Al-Quran tak lekang di tangan, baca dan sebagainya. So kita jangan rugikan diri kita di bulan Ramadan yang mana bulan Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran ni hanya sekadar perhiasan di rak-rak almari rumah kita. Ataupun Al-Quran ni lah sibuk nak dibeli kerana nak bertunang kan. Ada kawan kita nak bertunang cari Al-Quran. Al-Quran pula yang cantik, yang ada warna-warni. Hukum tajwid kan hijau, biru, merah. Macam faham, rupanya tak faham langsung. Boleh sebab apa? Supaya kami dapat membaca selepas berkahwin nanti bersama-sama kan? Walhal dia pun tak reti. Dihias bunga cantik dan sebagainya. Lepas dah dihadiahkan oleh bakal suami dia pun letak kat rak almari. Setahun kemudian nak bernikah, dia pun turunkan balik, berdebu, siap bertayamum. Sebab apa? Tak pernah dibuka. Dia turunkan, siap boleh bertayamum. Sebab punya lama sangat tak diturunkan untuk dibaca. Jangan jadi macam tu. Helaian tu dibuka. Jadi dia cakap apa? Taklah Ustaz, kami ni ada kat handphone ni ada Al-Quran. Selalu kita orang baca. Baca Al-Quran, baru baca 2 ayat, notification tu banyak kan, Facebook, WhatsApp terus. Dia pun selit sekejap, sambung balik. Niat tu dah salah balik. So kalau kita nak baca Al-Quran dekat handphone ni, kena ni off kita punya internet. Bila kita on data tu, dia akan muncul, dia akan mengganggu. So sekejap dah jadi jawabnya. Kawan kita yang mula-mula baca Bismillah kuat, Alhamdulillah kuat, baca ayat kuat, kawan kita cakap apa? Alhamdulillah lama dia baca Quran dekat handphone tu. Rupanya dia balas. WhatsApp kan, boleh zikir, laju dia boleh zikir. Kan? Kita kan kalau orang yang biasa WhatsApp tu, dia tak payah tengok huruf tu, dia boleh ni kan. Boleh balas reply dengan segera laju. Sebab dia dah orang cakap dah perform. Dia dah tahap memang tahap ni lah, tak boleh siapa-siapa lawan dia. Tapi Al-Quran kita merangkak-rangkak macam kan. Jadi tak apa, teruskan semangat kita untuk membaca dan insya-Allah itu ada peluang-peluang yang baik. Sebab Ibnu Mas'ud pernah ditanya, seorang sahabat Ibnu Mas'ud yang mana Nabi sangat suka dia baca Al-Quran. Sebab suaranya sangat boleh menggetarkan jiwa yang mendengar. Nabi pernah sebut, okey Ibnu Mas'ud boleh tak bacakan Al-Quran? Nabi pernah nangis bila Ibnu Mas'ud dibaca. Lalu ada seorang sahabat tanya, wahai Ibnu Mas'ud, macam mana aku nak dapatkan ketenangan ke hati aku ni? Gelisah, tak tenang, banyak fikir masalah dan sebagainya. Lalu Ibnu Mas'ud memberi kita 3 tips penting. 3 benda penting yang Ibnu Mas'ud ajar. Yang pertama, dia jawab apa? Hendaklah engkau hadir di mana tempatnya di situ ada tempat orang yang membaca Al-Quran, sama ada engkau baca atau engkau dengar. Kan? Kita baca, Alhamdulillah, bagus. Ataupun kita dengar, itu pun dah tempat boleh dapat ketenangan. Kalau kita buka TV 1 tilawah Al-Quran sebelum Ramadan tu, sekejap je kita tengok. Sebab apa? Nak tengok Nur. Nak tengok Syafiqah punya pasal Ustaz Adam. So dia pun tengok sekejap je, alih balik. Contoh lah dia cakap, oh iklan lah sekarang, okey kita tengok tilawah Al-Quran balik. Baru tengok sekejap, tak tenang hati. Ni dah mula dah sambung tu. Tukar balik siaran. Itu kita lah, kita. Betul kan? Senyum semua perempuan kan? Hendaklah engkau mendengar atau membacanya. Yang kedua, hendaklah engkau berada di tempat di sana adanya majlis ilmu. Majlis ilmu ni tak kisahlah apa juga majlis yang mana membawa kepada Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, maka dia dapat bawa ketenangan.
untuk memantapkan, mengasah ataupun bersihkan hati kita dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu. Bagus. Saya pernah duduk dalam majlis yang mana budak tu baru saja junior, baru masuk universiti, dan dia buka kitab majlis ilmu. Kitab tu kitab basic je pun. Dia just macam sharing, usrah kan. So kita duduk dengar. Bila kita duduk dengar, kita seolah-olahnya macam faham. Ini adab juga kan. Kita angguk, kita rasa macam itu ilmu baru, itu adab para ulama. Adab para ulama, orang terdahulu, bila datang majlis ilmu, ulama-ulama lain dia macam tu. Tak ada cakap, basic je pun, ni pun aku tahu. Ni tadi kamu tahu, aku cakap benda ni, biar tak payah. Macam tu kan. Jangan macam tu. Sebab satu ilmu itu adalah benda yang mana sangat berharga. Yang ketiga, hendaklah kau sediakan waktu khusus yang mana hanya engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu-waktu kita, terutama Ramadan ni, nak bersahur, sediakan waktu 2 minit, 5 minit sebelum bersahur. Selepas tu ada masa buat solat sunat 2 rakaat dan sebagainya. Banyakkan doa supaya amalan kita diteruskan sehingga ke pengakhirannya, dan semangat kita ni dikuatkan. Sebab semangat ni perlu azam yang kuat, dan kalau ada azam yang kuat, kita akan konsisten sehingga ke garisan penamat, sehingga akhir Ramadan. Dan waktu tu sebagian para ulama mereka menangis. Dia bila hujung-hujung Ramadan ni, kalau di Yaman, Habib-habib ni, di hujung-hujung Ramadan dia orang akan duduk berteleku. Tahu berteleku, bukan telekung. Berteleku, duduk pandang bawah. Kadang tengok-tengok rupanya mengalir air mata, menangis. Sebab apa menangis? Sebab bukan kawan meninggal, bukan kawan sakit, tidak. Bukan putus cinta, tidak, jauh sekali. Tapi sebab dia nak akhiri Ramadan. Kita tak pernah lagi menangis. Betul, tak pun menangis. Ramadan nak pergi dah. Tak pernah lagi dengar jawapan tu. Agak mustahil. Menangis sebab apa? Dengar lagu Syawal, Siti Nurhaliza, sedihnya. Dia dengar lagu pula menyedihkan berbanding sedihnya kerana Ramadan tadi. Jadi kita, walaupun kita buat sedih kerana nak meninggalkan Ramadan pun tak ada masalah. Buat je. Sebagai tanda kita punya sifat adab kita dengan Ramadan, kita rasa sedih dengan bakal berakhirnya bulan Ramadan. Dan kita ni sangat beruntung, Allah jemput lagi pada tahun ini di bulan Ramadan yang sangat besar ganjaran dia, dan beruntung kalau kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan insya-Allah ada keberkatan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan? Sampai pukul berapa ya tuan Pengurusi? 12? Okey. Ada sebarang pertanyaan, perkongsian? Kalau ada, ke semua faham? Tak apalah, mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit perkongsian pada pagi ini untuk mantapkan lagi kefahaman kita dan semangat kita di akhir Ramadan. Sebagaimana Nabi sebut, terbaiknya kamu yang mana meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat pada waktu tersebut, dan kita kena tinggalkan benda-benda yang tak manfaat. Para ulama tinggalkan kathratul ta'am, banyaknya makan di bulan Ramadan dikurangkan. Kathratul niyam, kurangnya tidur. Kathratul kalam, kurangnya bercakap di bulan Ramadan. Jadi kalau macam saya suka bercakap ni, tak boleh nak buat apa dah, melainkan stapler je, solitip. Jadi kita kurangkan. Maksudnya kurangkan bercakap. Yang penting bercakap benda yang bermanfaat, bukan bercakap benda yang cerita hal orang, membawang kan. Bukan nak cerita apa, tapi nak bagi tahu. Nak bawang lah tu. Dia zaman sekarang ni, dia banyak benda-benda yang nak dihalalkan cara, so di-islamikkan. Di-islamikkan maksudnya dicantikkan, grand kan, di grand design kan supaya nampak harmoni kita dengar. Kalau kita cakap apa, mengumpat kan kita rasa atau bagi cakap pun, kau ni tak kenyang lagi makan daging saudara kau, macam tu kan. So kita akan rasa gerun. Tapi kita cakap, kau membawang, okey sila bawang sampai garing pun tak ada masalah. Gesen nak sebut gesen tu kan. Seolah-olahnya kita nak sebut, kita tak kisah. Kan macam budaya LGBT kan, kunyit, serai, bawang, lengkuas. Sebab apa? Dia nak membolehkan benda tu. Dia nak membolehkan. Itu dia punya gejala yang berlaku zaman sekarang. Jadi itu sebenarnya perbuatan-perbuatan yang sangat terkutuk, terhina dan sebagainya. So kurangkan benda-benda ni tadi, hentikan terutama dalam bulan Ramadan, supaya ada kebaikan yang kita
akan hadapi setiap hari sehingga ke akhirnya. Sebab apa kita malas, kita culas, kita rasa berat hati nak buat amal dan sebagainya, mungkin kerana soal kebersihan hati, soal mulut kita yang tidak terjaga dan amalan kita ni tidak seikhlas yang sebaiknya. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersihkan, jernihkan hati kita, dan insyaAllah lahirnya daripada madrasah Ramadan seumpama bayi yang lahir macam baru lah. Seumpama kain putih. Kain putih kan bersih. Kalau kita lahir bayi kan bersih, tak ada dosa dan noda. Macam tu jugalah orang yang hadir lahir selepas Ramadan, dan paling penting hasilnya adalah al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dad bil rahil. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Itu kalau nak panjang lagi nak syarah pasal takwa tu. Sekarang saja insya-Allah bekalan akhirat takwa kita, dan kita mohon supaya segala-galanya diterima Allah Taala. Jadi saya akhiri dengan baca doa insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat wal mujahidina wal mujahidat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا في ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا في ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا في ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.